Hai Natasha. Mana sudah Natasha? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita masuk kelas prinsip perakaunan tingkatan 4 untuk kelas tingkatan 4 SCOM B. Okey, so kita akan sambung balik apa yang kita belajar kemarin, iaitu kita buat latihan dalam buku kerja berkaitan catatan, memindahkan buku catatan pertama ke dalam ledger. Okay, so kita sambung. Cikgu akan share screen dengan kamu. Okay. So cikgu, okay, so kamu sudah nampakkan? Okay, dalam screen ni. Okay, ini adalah soalan dia lah. Okay, kamu pun cikgu rasa tidak masalah. Kamu pun tahu ini adalah soalan buku kerja page 64 and 65. Okay, so ini adalah ledger yang kita sudah isi, yang kita sudah buat dan sampai buku tunai kan. Okay, so kita sampai buku tunai sebelah kredit promosi. Okay. Okay, untuk buku tunai, okay, kalau sebelah kredit, okay, kalau dalam sebelah kredit buku tunai, so kamu perlu debitkan dalam ledger. Okay, so untuk 20 Mac, okay, yang ini kita sudah isi kan, okay, kemarin. Okay, untuk 20 Mac, okay, butiran promosi dan ada diskaun ke tidak? Tidak. Okay, bank RM310. So maksudnya kamu kena masukkan atau debitkan akaun promosi dengan butiran bank sebanyak 310. Okey. Okey, kalau kamu tengok di sini sudah dimasukkan. Okey, akaun promosi. Okey, 2x8, 20 Mac, butiran bank, folio BT1 bernilai RM310. Okey. Okey, selepas itu 26 Mac. Okey, 26 Mac, butiran dia gaji. So kalau selain daripada ada yang baru masuk. Okey, kalau selain daripada tunai, tunai runcit, bank dengan baki BB atau baki HP, yang itu kamu tidak perlu masukkan atau rekodkan dalam ledger. Okey, itu kamu kena ingat . Okey, untuk 26 Mac, okey, kamu perlu buka akaun gaji dalam ledger dan bank, butiran bank sebanyak 2,500. So, tadi di sini kredit. Okay, so kamu perlu debitkan. Jadi 20 X8. Okay, berapa Mac? Mac 26 kah tadi? Okay, 26. Tunai atau bank. So, dia bank. Okay. Folio BT1 RM2,500. Okay, done. Okay, so kamu lihat sini gaji. Okay, untuk 29 hari bulan butiran tunai. Okay, so kamu tidak perlu rekod dalam ledger tunai. Okay, so biarkan sahaja. Okay, untuk baki pun kamu tidak perlu letak. So settle untuk buku tunai. So okay, untuk journal arm,
Okay, kamu yang ini yang kemarin lah untuk General Arm kamu ikut sahaja. Kalau tunai dengan bank ni tidak perlulah kan. Okay, kalau untuk modal dia sebelah kredit kan. So maksudnya kamu kena rekodkan dalam akaun modal sebelah kredit. Okay, so sebelah kredit dia punya butiran dalam akaun modal, butiran dia ikut penerangan ni, baki. So dia adalah baki awal untuk modal. Kamu masukkan dalam kredit 25,400. Okay, so berbeza pula dengan buku tunai. Kamu kena lawan dia, lawan arah. Okay, kalau di sebelah debit, okay, kamu perlu kreditkan. Okay, bila kamu rekod ledger, macam contoh jualan. Okay, untuk akaun jualan dia sebelah debit kan. So kamu perlu kreditkan akaun jualan. Okay, butiran dia tunai 200, bank 600. Okay, begitu juga sebelah kredit. So kamu perlu debitkan dalam ledger. Okay. Okay, so bila kamu sudah settle buku tunai, okay, kamu masuk pula buku tunai runcit. Buku tunai runcit lagi paling senang. Kamu cuma lihat ini sahaja, analisis pembayaran. Ini tidak perlu, butiran tidak perlu. Okay, kalau buku tunai runcit, okay, analisis pembayaran ni sahaja kamu perlu ingat. Okay, iaitu keempat-empat analisis ini. Okay, dan dia perlu ada balance lah berapa. Okay. Okay, so ini adalah akaun dia. Okay, belanja pejabat, belanja pos, belanja perjalanan dan alat tulis. Okay, ini adalah analisis pembayaran adalah belanja. Okay, kamu tahu kan kalau kumpulan untuk belanja, okay, ini. Ini kamu jangan lupa. Sebab kalau ini dia tidak beritahu debit kah, kredit kah kan. Macam kalau buku tunai, kalau General Arm, dia sudah beritahu debit dengan kredit. So kalau General Arm, kalau kredit, so kamu masukkan atau kamu rekodkan dalam ledger pun kredit. Tetapi kalau buku tunai, okay, kalau dalam buku tunai sebelah debit, okay, bila kamu masukkan ke dalam atau rekodkan ke dalam ledger, kamu perlu kreditkan. Mesti berlawanan arah. Okay. Berbeza pula dengan buku tunai runcit. Okay, dia tidak beritahu pun debit kah, kredit kah. Tetapi kalau kamu lihat yang di sini, kamu akan nampaklah. Okay. Okay. Kalau kamu tidak lihat sini pun kamu tahu ini adalah dia adalah sebelah kredit. Okay. Okay, dia juga adalah belanja. So kalau kamu lihat di sini, okay, yang ini dia tetap okay, kamu perlu debitkan dalam ledger sebab ini adalah belanja atau kumpulan B. Okay, kalau kumpulan B dia bertambah, kamu perlu debitkan. Okay, ataupun kamu boleh lihat di sini, kamu perlu lawan. Sama macam buku tunai lah. Okay. Tapi yang ini dia tetaplah kamu perlu debitkan sebab dia adalah belanja. Kalau belanja bertambah, kamu perlu debitkan. So, kamu perlu buka akaun dalam ledger, akaun belanja pejabat, akaun belanja pos, akaun belanja perjalanan dan akaun alat tulis. Okey, yang ini. Okey. So, akaun belanja pejabat. Kamu letaklah 20x8. Okay. So, kamu perlu letak dia sebagai 31 Mac. Okay. Sebab kita ambil jumlah dia. Kita tidak ambil yang ini. Okay. Kita ambil terus jumlah. Okay.
So 30, kamu kena ingat dia ujung bulan lah. Okay, 31 Mac. Okay, 31 Mac. Okay, tunai runcit. Okay, yang ini apa ni? BTR. Yang ini kamu perlu ingatlah sebab yang ini dia memang tetap. Okay. Dia ini sahaja kamu perlu lihat analisis dia, lepas tu kamu buka account dan kamu cuma lihat baki di sini. Okay. Yang ini jangan lupalah folio BTR 5. Okay, berapa tadi? Okay, untuk akaun belanja pejabat RM20. Okay, so semualah untuk akaun belanja pos, tunai runcit, BTR 5, RM21. Okay. Okay, untuk belanja perjalanan 35, alat tulis 88. Okay. Okay, so March 31. Okay. Okay, tunai runcit BTR 5. Cik nampak sudah RM35. Okay. Lepas tu akaun alat tulis pula. Kamu rekod 20x8. Okay, 20x8. Tunai runcit BTR 5 dan RM88. Okay, so itu sahaja. Okay, bila kamu rekodkan dalam buku tunai runcit. So dia paling senang dan simple lah. Okay, untuk buku tunai runcit. Sekiranya ada soalan ni, yang ini paling senang. At least kamu ada markah. Okay, so ini paling senang. Okay, kalau diberikan buku tunai runcit dan kamu masukkan atau pindahkan ke dalam ledger. Okay, so settle untuk buku tunai runcit, journal arm, buku tunai dan buku tunai runcit. So last sekali adalah journal khas. Okay, macam yang cikgu bagi tahu, untuk journal khas, kamu perlu tahu dua benda. Okay, kalau kamu lihat di sini, dia sudah bagi tahu akaun belian debitkan. Maksudnya dia bagi tahu pindahkan ke ledger akaun belian didebitkan sebanyak 1,200. Ini pun ada akaun jualan kredit, akaun pulangan. Dia sudah bagi tahu siap-siap. So kamu perlu debitkan sahaja, debitkan, kreditkan. Kalau ini kreditkan dan debitkan. Okay, apa yang kamu perlu buat adalah kamu masuk akaun belian. Okay. Akaun belian, mana akaun belian? Ini. Okay. Tadi, dia suruh kamu debit. Okay. Sebab tulang sini ada tulis debit. Okay. So maksudnya kamu cuma pindah ikut ini sahaja, debitkan 1,200. Okay. Folio jangan lupalah. Okay, JB 1. Okay. Yang baru masuk, check set. Okay. So, untuk akaun belian, dia suruh kamu debitkan. Ini ya. Dalam jurnal belian dia ada tulis 31 Mac akaun belian debit. So kamu rekod akaun belian di debit lah juga. Okay. Mac 31. Okay. Apa yang kamu perlu tulis ialah ini adalah akaun belum bayar
Ajla Trading. Okay, so bila kamu tutup, dia akan jadi account, kamu cuma bagi tulis account belum bayar. Total, kamu kena tulis total dia. Okay, account belum bayar, journal JB1. Okay, 1,200. 1,200 kata. Okay, so JB1 ini adalah folio. Okay, RM1,200. Okay. Alright, so selepas itu, okay, kamu perlu, yang ini dia bukan tulis tunai atau bank kan. Okay, dia punya butiran, okay, dia punya butiran, okay, adalah akaun belum bayar untuk Ajla Trading. So kamu perlu juga rekod dalam ledger account Ajla Trading. Okay. So maksudnya kamu ada kena isi dua-dua ni lah. Okay. Okay. So yang ini kamu perlu cari account belum bayar Ajla Trading. Okay, account yang ini. Tadi di debit. So kamu perlu kreditkan. March 30. Ajla Trading. Okay, March. Yang ini kamu ikut tarikh. Okay, tarikh yang ini di atas. Okay. Okay, March. Ajla Trading 1,200. Okay, butiran adalah belian. Journal JB1 1,200. Okay. Okay, so ini sudah akaun belian. Kamu lihat di sini ada dua pula akaun belian. So yang ini kamu perlu delete. Okay. Dia mesti setiap satu sahaja. Okay, untuk jurnal jualan, dia sama juga macam jurnal belian. Kamu lihat di sini 31 Mac akaun jualan kredit. Maksudnya kamu kena buka akaun jualan dan kreditkan 2,700. So kamu cari akaun jualan. Mana akaun ni nak? Akaun jualan. So dia suruh kamu kreditkan. So kamu perlu kreditkan 2,700. March 31 akaun belum terima. Okay. JJ1. So, berapa tadi? RM2,700. Okay. So kamu perlu, disebabkan dia bukan tunai atau bank macam ini, kamu perlu cari apa yang perlu didebitkan. Okay. 2,700. Okay. So apa yang perlu dikreditkan adalah yang di sini ni. Yang dalam jurnal jualan. Butiran dia yang detail. Okay, sebab ini kamu jumlahkan dalam akaun jualan, tetapi kamu perlu debitkan setiap satu. Okay, so Kedai Lam dengan Team Enterprise. Kedai Lam 4 Mac 1,300. Okay, Kedai Lam. Okay, kita cari dulu akaun. Okay, Kedai Lam berapa hari bulan? 4 Mac 1,300. Okay, Mac 4 jualan butiran JJ1 1,100 kah? 1,300. Okay. Lepas tu kita kena kreditkan juga Team Enterprise. Kita kena debitkan Team Enterprise 6 Mac
1,400. So kamu perlu 20 X 8 March 6 butiran jualan folio JJ1 1,400. Itu adalah team enterprise. So setelah untuk jurnal jualan, okay. So jurnal pulangan belian pula, dia sama sahaja, okay. Kamu just tengok saja 31 hari bulan ni, okay. Maksudnya kamu perlu kreditkan, ni dia sudah bagi tahu, kamu perlu kreditkan akaun pulangan belian sebanyak 120 dan kamu debitkan dalam akaun Ajla Trading atau akaun ABB Ajla Trading 120. Kamu masuk akaun pulangan jualan. Akaun pulangan jualan ke belian? Belian, kreditkan. Okay. So 20x8 March 31 akaun belum bayar. Okay, so PB kah? JPB, okay. JPB1, okay. So tadi berapa? 120. Okay. So apa lagi yang kamu perlu debitkan? Okay, ini sudah kredit. Okay. So ABB Ajla Trading kamu perlu debitkan 120. Okay. Okay, so sini sudah kredit, jadi kamu perlu debitkan March berapa hari bulan? 9. Okay. So kalau 9 kamu perlu tak dia di bawah sikit. Okay. March 9. Okay. Pulangan belian JPB1. Okay. Itu untuk folio 120. So dia sudah balance. Kredit, debit. Okay. Okay, selepas itu jurnal pulangan jualan. Okay, sama juga kamu debitkan akaun pulangan jualan RM60. Okay, so yang ini debitkan. Okay, so kamu perlu debitkan sahaja 31 Mac akaun belum terima folio JPJ1 nilai dia RM60. So, kamu perlu kreditkan akaun belum terima. Tapi akaun belum terima yang mana satu? Yang ini. Kedai lam, kamu perlu kreditkan kedai lam RM60 16 Mac. Okay. So, kamu carilah kedai lam di sini. Okay. So, March 16 ulangan jualan JPJ1 sebagai folio dan ini sebanyak berapa tadi? RM60. Okay. So, settle sudah. Okay. Okay, so kedai lam. Ya, ada soalan? Kita ada, ada 15 orang. Okay, good. Bagus. Okay,
So, dah 16. Darren baru masuk. Okay, so ini adalah yang kita sudah pindahkan. Okay, so yang kita sudah pindahkan untuk journal arm, okay, buku tunai, okay, buku tunai runcit dan journal khas. Yang penting kamu perlu tahu untuk journal arm macam mana kamu rekod. Okay, so cikgu bagi cikgu bagi kesimpulan lah, okay, untuk journal arm ringkasan lah. Okay, kamu kena ingat okay, macam mana kamu mau pindahkan atau rekod dalam ledger. First sekali cikgu bagi tahu untuk journal arm, okay, first sekali kamu perlu keluarkan dalam butiran, okay, ke dalam untuk kamu buat atau rekod akaun dalam ledger. Okay, macam cikgu cakap butiran kalau tunai, okay, kamu kena keluarkan semua akaun ke dalam ledger kecuali tunai, bank, tunai runcit dengan baki. 4 ni kamu tidak perlu masukkan dalam ledger. Okay, so yang lain kamu perlu rekod. Okay, yang lain kamu perlu rekod dalam akaun ledger. Okay, macam contoh, okay, cikgu bagi contoh lagi. Okay, macam contoh journal arm, okay, tunai dan bank tidak perlu masukkan dalam ledger ni. Okay, kamu cuma perlu rekod selain daripada tunai, bank, tunai runcit dan baki. Okay, okay, untuk first sekali journal arm, okay, kamu kena ingat untuk journal arm, okay, okay, kalau kita tengok contoh 1 Mac, modal, okay, so kalau kamu tengok modal ni dia sebelah kredit. So kamu terus buka satu akaun modal dan kreditkan 25,400. Apa butiran untuk modal adalah, kamu tengok penerangan adalah baki awal, okay, atau baki BB. Okay, kita tengok di sini. Okay, ada sudah. Okay, begini. Okay, akaun modal, lepas tu kamu kredit kan di sini. So kamu terus saja ikut dia kreditkan 25,400. Itu cara untuk kamu rekod journal arm. Okay. Okay, untuk buku tunai pula, okay, kamu perlu berlainan arah. Tadi journal arm sama arah. Kalau journal arm tulis kredit, kamu terus rekod kredit. Kalau buku tunai, dia berlainan arah, berbeza. Okay. Kalau buku tunai, okay, dalam buku tunai ni dia di sebelah debit, so kamu perlu rekod di sebelah kredit. Dia berlawanan. Kalau dalam buku tunai kredit, so kamu perlu rekod sebelah debit. Okay, macam contoh di sini, baki. Baki kamu tidak perlu, jangan susah payah mahu masukkan dalam akaun ledger. Okay, baki tidak perlu jualan. Okay, sebagai contoh jualan. Okay, jualan ni dia sebelah debit. Okay, jualan kamu mesti rekodkan sebab dia selain daripada 4 benda yang cikgu bagi tahu, iaitu tunai, bank, baki dengan tunai runcit tidak perlu, dilarang. Okay, so untuk akaun jualan, okay, disebabkan dalam buku tunai dia debit, so kamu perlu kreditkan. Okay, akaun jualan kamu perlu kreditkan dalam ledger, butiran dia adalah tunai 200, bank 600. Okay, kita tengok balik macam mana buat. Okay, tadi debit, so kamu masukkan sebelah kredit untuk 6 Mac, tunai 200, bank 600. So dia, folio dia kamu cuma masukkan ini, PT1.
Okay, supaya senang kamu tahu di mana kamu rekod, dari mana kamu rekod. Okay, okay. So sama juga macam buku tunai sebelah kredit di sini, pembayaran. Okay, bila kamu masukkan ke ledger, kamu kena lawan arah. Kamu perlu debitkan macam belian. Kamu perlu debitkan akaun belian. Okay, rekod akaun belian. Butiran dia adalah bank RM800 pada 4 Mac. Okay, so itu adalah belian yang ini. 4 Mac, bank RM800, folio dia dari buku tunai 1 atau BT1. Okay, so itu adalah cara untuk kamu merekod buku tunai. Okay, buku tunai runcit paling senang. Kamu kena lihat ini sahaja, analisis pembayaran. Okey, ini tidak perlu, butiran di sini tidak perlu kamu lihat. Okey, kamu lihat ini sahaja, analisis pembayaran. Maksudnya bila ada analisis di sini dan ada jumlah di sini, maksudnya kamu perlu rekod akaun belanja pejabat, akaun belanja pos, akaun belanja perjalanan dan akaun alat tulis. So dia perlu, kamu perlu debitkan. Okay, kalau kamu tengok di sini dia adalah sebelah kredit. Dia sama juga macam buku tunai, kamu perlu balas dia. Kamu perlu debitkan. Okay. Yang penting kamu sebenarnya tahu ini adalah belanja. Apa yang ada dalam analisis pembayaran adalah belanja. So, kamu perlu ingat ABLEH. A-B-L-E-H. Okay. So, kalau A dengan B kumpulan A, aset dengan kumpulan B belanja bertambah, maksudnya sebelah debit. Okay. So, ini kamu perlu debitkan belanja. Okay. Kamu perlu debitkan satu-satu. Okay. Ni. Belanja pejabat kamu debitkan, tunai runcit 20, 21, 35, okay, 88, okay. Ini kamu debitkan sahaja satu-satu, okay. Okay, macam jurnal khas. Okay, kalau jurnal khas dia ada dua benda yang kamu perlu rekodkan. Okay, yang pertama adalah akaun 31 Mac, jumlah. Dia sudah bagi tahu. Maksudnya kamu perlu rekodkan dalam akaun belian dan kamu debitkan. Kamu ikut saja apa dia cakap dan selepas itu bila di sini debit, maksudnya kamu perlu kreditkan, rekod dalam akaun belum bayar Ajla Trading. Okay, yang penting kamu tahu jurnal belian adalah akaun belum bayar. Okay, yang ini. Okay. Kalau jurnal jualan, akaun belum terima. Okay, so kamu rekodkan ikut sahaja 30 yang ini. Jumlah ni kamu ikut sahaja. Okay, so kalau di sini kredit, maksudnya kamu perlu rekodkan yang ini, detail dia adalah debit. Jumlah dia, kalau yang jurnal jualan kan, jumlah adalah kreditkan 2,700 dalam akaun jualan. So kamu perlu debitkan sebab kamu kena balancekan dia. Okay, kamu debitkan satu-satulah ABT Kedai Lam, ABT Team Enterprise. Okay, ikut akaun. Okay, ikut akaun dia lah. Okay, so 4 tu sahaja yang kamu perlu. 4 ni buku catatan pertama ini sahaja yang kamu perlu tahu apabila kamu memindahkan dalam ledger. Okay, yang penting kamu tahu cara dia kamu merekod. Okay, teknik dia kamu merekod. So apa yang kamu perlu buat, kamu perlu balancekan. So bila sudah kamu rekod semua, kamu perlu tutup. Okay. Macam cikgu ajar jugalah hari tu. Minggu lepas. Okay. So yang ini kamu semua perlu tutup. Okay. Ini cikgu tidak dapatlah mau bagi tahu kamu satu-satu. Cuma cikgu akan bagi contoh macam mana untuk menutup. Okay. So cikgu guna yang di atas saja. Okay. Kalau kamu tengok di sini,
Okay, kamu perlu jumlahkan. Okay, yang paling besar. Okay, so ini adalah 25,400. Maksudnya kamu perlu balancekan juga di sini sama. Okay, so apa yang kamu perlu buat, kamu kena tulis sebagai hujung bulan. Okay, ini kira hujung bulan lah, kamu mau tutup account. Okay, account hujung bulan. Di sinilah kamu perlu buat baki akhir. HB. Okay, sebanyak 25,400. Okay, so maksudnya kamu akan dapat 25,400. Okay, selepas itu, okay, yang ini pun sama. Okay, kamu lihat di sini. Okay, dalam diskaun diberi, okay, ni RM50. Okay. Okay, kita tengok diskaun diberi tadi. Okay, so kamu lihat di sini diskaun diberi, kamu totalkan dia. Sum RM30. Okay, dan yang ini ada RM30. Okay, okay, kalau diskaun diberi dan diskaun diterima, selalunya dia mesti, kebiasaannya dia mesti balance. Okay, okay, kalau kamu tengok di sini kan, ada yang tidak balance. Okay, yang ini. Jadi mungkin ada mungkin ada terlepas pandang. Jadi nanti kamu perlu check. Okay, kalau diskaun diberi dan diskaun diterima, okay, kamu perlu lihat. Okay, kemungkinan ada yang tidak balance. Okay, okay. Kalau di sini ini adalah okay. Okay, kamu tengok di sini dia tidak balance kan? Okay, diskaun diberi. Sama juga macam akaun modal. Kamu perlu masukkan March 31. Okay, kamu perlu masukkan baki akhir untuk balancekan dia. Okay, RM20. Okay, so baru dia akan balance lah. Okay, sama macam yang ini di atas. Okay, kita bagi yang susah sikit, yang ada dua-dua. Okay, yang ini nanti cikgu akan bagi juga kamu. Okay, tapi yang penting kamu perlu tahu bagaimana untuk buatlah. Okay. Okay, kalau kamu tengok di sini, okay, mana yang lebih besar nilai? Okay, so di sebelah kredit, okay, untuk ABB Agile Trading, sebelah kredit adalah lebih besar daripada debit, 1,200. Okay, sini masih 700. Maksudnya kamu perlu balancekan dia dengan, okay, dengan baki akhir. Okay, baki akhir. Okay, sebanyak, kiralah 1,200 tolak 700. So, kamu akan dapat 500 sebagai baki akhir. Bagus sekali bagi warna merah. Okay. Okay. So, kamu akan dapat 1,200. Okay. So, itu adalah step yang kedua terakhir. Sebenarnya dia ada lagi yang
paling terakhir. Okay. Okay, bila kamu sudah ada baki akhir, kamu perlu letak baki awal pula di sebelah, balas dia di sini. Sebelah kredit. Kalau di sebelah debit, kamu punya baki akhir. So, kamu perlu buat April. Okay, so maksudnya baki awal untuk bulan April. Baki BB. RM25,400. So dia beginilah complete. Okay. Okay, so dia akan jadi begini. Okay. Macam soalan yang macam diskaun diberi. Okay. Okay, macam diskaun diberi, baki akhir dia di sebelah kredit. Okay, kalau akaun modal sebelah debit, baki akhir. Okay, dia sebab dia ikut di mana yang kurang. Okay, so baki akhir, jadi dia kamu akan letak dia sebagai baki awal. April 1. Okay, dia akan jadi baki awal atau baki BB sebanyak RM20. Okay, dia ikut ini, yang penting kamu perlu balas dia. Okay. Okay, so dia akan jadi beginilah. Sama juga macam, mana sudah yang kita balancekan tadi? Yang ini. Okay, sama juga macam akaun belum bayar Ajla Trading. Okay, bila dia di baki akhir, okay, sebelah debit, so kamu perlu kreditkan baki awal untuk April. Okay. Baki awal BB. Okay. RM500. Okay. So yang ini kamu kena tutup. Okay. Maksudnya di sini, okay, sebabkan masa kan. Okay, masa kita. Jadi cikgu bagi contoh kamu 3 contoh ni lah. Okay, kalau kamu perlu, yang penting kamu perlu macam ikut jualan, kamu perlu balancekan dulu. Okay, mana nilai yang besar, maksudnya kamu perlu balancekan dengan menggunakan baki akhir di sebelah sini. Okay, selepas itu kamu perlu balas balik menjadi baki awal untuk bulan April sebab sekarang kita bulan Mac. Okay, so macam inilah kita untuk merekod ledger. Okay, so cikgu harap kamu dapat dapatlah try, kamu boleh try buat sendiri. Okay. Okay, so cikgu harap kamu boleh try buat sendiri. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh PM cikgu sebab ada juga student yang PM cikgu. Okay, untuk kelas kamu, tidak salah cikgu ada dalam 2 orang yang sudah PM cikgu. Okay, so kalau ada pertanyaan, ada soalan, kamu boleh PM cikgu walaupun lambat cikgu ni kan sebab cikgu ada kelas sampai petang. So cikgu usaha juga akan reply. Okay, so walaupun cikgu sudah terangkan kan, okay, tapi yang penting kamu kena buat juga sendiri. Kamu try satu-satu. First sekali kamu macam dalam soalan ni sudah ada, dia sudah bagi kamu account, tinggal kamu isi sahaja. So kamu buat, kamu rekod jurnal dahulu.
Okay, so bila sudah kamu rekod, kamu boleh tanya cikgu ataupun gambar dan cikgu betulkan ni, begitu. Okay, so cikgu akan terangkan untuk journal arm. So bila sudah settle journal arm, okay, kamu try lah lagi untuk buku tunai. Okay, kalau buku tunai, kamu tanyalah cikgu macam mana buat. Betulkan ni? Kamu buat dulu satu akaun. Betul ke tidak? Sebab journal arm, buku tunai dia sangat banyak kan, kamu perlu rekod. Okay, di debit, di kredit kan. So, cikgu mahu kamu bertanya. Yang penting kamu perlu bertanya. Okay, kalau kamu tidak faham. Dan yang penting kamu try buat sendiri satu-satu. Kamu buat dulu journal arm, lepas tu kamu buat buku tunai. Lepas buku tunai runcit. Okay. Lepas tu baru kamu buat untuk journal khas. Okay. Okay. So, cikgu harap kamu boleh buatlah. Okay, try sendiri. Kalau tidak, orang pun tidak boleh mau tolong kamu dari kamu sendiri. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Okay, thank you yang join. Wow, ada 16 orang. Wah, tahniah. Okay, thank you. Thank you, Cikgu. Okay, you're welcome. Okay, welcome. Bye-bye. Salam.